Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul bagi bersama-sama kita mengadakan forum remaja yang bertajuk Isu Buli. Dan sebelum kita perkenalkan panel-panel kita, ini saya perkenalkan dulu tajuk kami iaitu Isu Buli. Dewasa ini, isu buli semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi, lagi-lagi buli cyber. Namun isu yang kami bincangkan hari ini ialah buli cyber, buli fizikal, di mana isu yang terkini, yang hangat pada era kini ialah isu pembunuhan Zulfarhan, saudara Zulfarhan, di mana mangsa buli ini telah meninggal dunia, dibuli menggunakan streka, diletakkan streka di seluruh badan dalam beberapa puluh kali, dan pembuli seramai 7 orang telah dikenakan hukuman gantung. Baiklah, punca buli yang akan kami bincangkan hari ini daripada perspektif pembuli dan juga perspektif yang dibuli, iaitu di mana pembuli juga ada sebab yang membuatkan mereka membuli, dan juga mangsa buli ada sebab dia dan sifat-sifat pada diri mereka yang membuatkan mereka dibuli. Jadi sebelum kami teruskan mendalami isu dan kupasan tajuk ini saya perkenalkan dahulu panel pertama yang berada di sebelah kiri saya, iaitu saudari Aisyah Salihah binti Mazin. Okey, di mana? Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih kepada saudara pengurusi. Salam forum buat semua. Salam forum. Baik, apa khabar pula kepada saudari panel kedua, iaitu saudari Nuri Sofia binti Saingan. Okey, apa khabar? Alhamdulillah, saya ini. Terima kasih saudara moderator. Okay, Alhamdulillah. Baik, jadi tanpa mendengarkan masa lagi, saya ingin terus mengajukan soalan kepada saudari Aisyah Salihah mengenai apakah punca seseorang itu dibuli? Apakah punca mengapa mangsa tersebut dibuli? Baik, dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih kepada saudara pengacara. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin yang dihormati sekalian. Menurut Nasazri Abdullah, buli ini boleh ditakrifkan sebagai satu tingkah laku agresif seseorang pelajar ataupun sekumpulan pelajar yang mana mereka ini akan mengganggu mangsa sama ada secara fizikal maupun mental, iaitu psikologi, dalam satu jangka masa yang panjang. Buli ini adalah isu yang sangat berbahaya dan kita sebagai masyarakat perlulah mencegahnya secara global. Isu buli ini telah banyak dilaporkan yang mana kita dapat lihat banyak berlaku dalam kanak-kanak dan juga remaja. Perkara ini malangnya mendatangkan kesan yang negatif terhadap kanak-kanak yang dibuli, dan yang pastinya tidak ada orang yang suka hidupnya diganggu oleh pengganggu. Mana-mana kanak-kanak sahaja boleh dibuli, tidak kira secara zahir maupun batin. Oleh itu, ibu bapa perlulah cakna akan setiap tanda-tanda buli agar anak mereka dapat dijauhkan daripada gejala buli ini. Antara punca lebihnya pelajar ini dibuli adalah disebabkan status sosial mereka yang rendah. Kebanyakan mangsa buli ini cenderung untuk mempunyai rakan yang lebih sedikit berbanding orang yang tidak dibuli. Hal ini dikatakan demikian kerana mangsa buli ini selalu menghabiskan masa mereka sendirian kerana mereka selalu dipulaukan oleh rakan-rakan. Situasi inilah yang memberi peluang kepada pembuli untuk membuli mangsa tersebut. Jelaslah di sini bahawa status sosial yang rendah merupakan punca yang menyebabkan seseorang itu dibuli. Bukan itu sahaja, kepintaran seseorang dalam sesuatu bidang juga merupakan punca seseorang itu dibuli. Hal ini disebabkan kerana ada orang yang mempunyai sifat iri hati terhadap seseorang apabila dia tidak cemerlang meskipun mereka dalam urat yang sama. Sifat iri hati ini sangatlah bahaya kerana akan mendorong seseorang itu bertindak secara emosi seperti melakukan buli. Jelaslah di sini bahawa status sosial rendah dan juga kemahiran dalam sesuatu bidang merupakan faktor seseorang itu dibuli. Itu sahaja daripada saya.
kembali kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Aisyah Salihah atas penerangan itu sebentar tadi. Jadi menurut saudari Aisyah, beliau mengatakan bahawasanya antara punca mengapa mangsa tersebut dibuli antaranya ialah kerana status sosial mangsa tersebut. Mungkin kerana dia sentiasa bersendirian, kurang bergaul dengan orang lain, maka itu memberikan peluang kepada para pembuli untuk membuli dia. Kerana dia tidak mempunyai, kita sebutkan sebagai backup, tidak mempunyai orang pengaruh ramai untuk membantu individu tersebut ketika dia dibuli. Dan satu lagi apa yang dikemukakan oleh saudari Aisyah sebentar tadi ialah mungkin kerana prestasi akademik, mana mungkin kerana individu tersebut terlalu bijak sehingga disebutkan sebagai kaki bedek, ataupun terlalu kurang bijak sehingga disebutkan sebagai bodoh. Okey, jadi itu adalah punca mengapa berlakunya isu buli dari perspektif mangsa buli. Sekarang kita akan pergi pula kepada mengapa pembuli melakukan buli. Jadi tanpa melewatkan masa lagi, saya ingin menjemput saudari Nurin Sofia untuk menerangkan mengapa pembuli tersebut melakukan pembulian. Apakah punca-punca? Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator Adam. Hari ini saya akan menerangkan 3 punca kenapa pembuli melakukan buli dari segi 3 aspek, iaitu keluarga, rakan sebaya dan juga media sosial. Okey, yang pertama, anak-anak zaman kini mudah terpengaruh dengan ibu bapa mereka. Maka jika dalam sebuah keluarga itu berlaku seperti perceraian, penderaan dan juga pertelingkahan antara ibu bapa, maka ia akan memberi impak yang negatif kepada anak-anak, seperti kurang perhatian dan juga kasih sayang yang diberi. Menurut kajian yang saya dapati daripada internet, setiap hari akan berlaku satu kes perceraian setiap 15 minit. Hal ini akan memberikan impak yang negatif secara tidak langsung kepada anak-anak mereka. Selain itu juga daripada aspek keluarga, jika ibu ataupun ayah adalah terlibat dalam gejala negatif seperti gangster, maka secara tidak langsung anak-anak juga akan terpengaruh. Bahkan ada pepatah Melayu, bapa baik anak rintik. Selain daripada itu, anak-anak juga akan melakukan sesuatu yang luar biasa apabila mereka kurang diberi perhatian, seperti melakukan kes bullying untuk melepaskan tekanan dalam rumah. Okey, aspek kedua iaitu pengaruh rakan sebaya. Anak-anak remaja pada zaman kini lebih banyak meluangkan masa di sekolah ataupun di institusi pendidikan, maka secara tidak langsung mereka akan lebih rapat dengan kawan-kawan daripada ibu bapa ataupun guru-guru mereka. Jadi mereka mudah terpengaruh dan juga terikut dengan budaya kawan-kawan, iaitu ahli kumpulan mereka. Jika kawan-kawan yang mereka pilih terlibat dalam analisis yang negatif, maka mereka juga akan terlibat secara tidak langsung, kerana mereka tidak ingin dipulaukan atau ditinggalkan oleh ahli puak mereka. Saya akan bacakan satu hadis daripada Rasulullah SAW yang bersabda, "Jika berkawan dengan tukang besi, maka percikan api akan terkena pada tubuhmu." Jadi di sini maksudnya adalah jika kita berkawan dengan orang yang baik, kita akan terikut dengan amalan baik. Tetapi jika kita berkawan dengan orang yang terlibat dalam gejala sosial, maka kita juga akan terlibat sekali. Di internet, Jabatan Kebajikan Masyarakat melaporkan kajian 50% remaja yang terlibat dalam gejala negatif akan konflik sosial. Okey, akhir sekali dari segi aspek pengaruh media teknologi, dunia zaman kini penuh dengan media teknologi yang canggih. Jadi memang ia berkait rapat dengan remaja zaman kini. Dan kajian daripada kementerian menunjukkan 80% anak zaman kini melayari internet. Jadi pengaruh media sosial sangat kuat bagi remaja zaman sekarang.
kerana mereka terdedah dengan budaya luar dan juga anasir ganas. Contohnya remaja di Malaysia suka melihat filem yang mengandungi unsur gangsterisme yang banyak dan sangat negatif. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada moderator Adam. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nurin Sofia atas penerangan itu sebentar tadi. Jadi menurut saudari Nurin, beliau mengatakan bahawasanya antara punca mengapa pembuli melakukan buli adalah kerana yang pertama ialah daripada konflik keluarga, di mana apabila keluarga mempunyai konflik, selalu berlaku pertelingkahan dan berlaku perpisahan, itu menyebabkan anak-anak terpengaruh untuk melakukan perkara-perkara negatif seperti keganasan yang dilakukan apabila berlaku pertelingkahan. Dan mereka cuba untuk mempraktikkannya kepada kawan-kawan, melakukan pembulian kepada kawan-kawan, dan apabila berlaku perpisahan, anak-anak mungkin akan mengalami situasi di mana mereka mendapat kurang kasih sayang. So mereka mencari cara untuk menggembirakan diri mereka dengan melakukan perkara negatif, iaitu buli. Baik, dan yang seterusnya antara yang dikatakan oleh saudari Nurin Sofia ialah pengaruh media sosial, yang di mana saya sendiri tidak menafikan pernyataan ini kerana perkara ini berlaku kepada adik saya sendiri, di mana secara tak langsung video-video dan animasi yang dilihat oleh adik saya seperti skibidi toilet yang menunjukkan aksi keganasan, walaupun hanya menunjukkan gambar video animasi tandas, tetapi ada unsur keganasan di mana mereka saling bertumbuk melakukan aksi keganasan yang secara tak langsungnya murid-murid dan individu akan mempraktikkannya kepada family dan juga rakan-rakan mereka. Baiklah, dan itulah apa yang telah dinyatakan oleh saudari Nurin. Baik, itu adalah punca berlakunya buli daripada perspektif pembuli dan juga yang dibuli, mangsa buli. Baik, sekarang kita nak lihat apa kesan daripada berlakunya buli. Apa kesan kepada mangsa buli dan apa kesan kepada pembuli tersebut. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput saudari Aisyah Salihah sekali lagi untuk menerangkan, mengemukakan hujah apa kesan daripada apa kesan kepada mangsa daripada pelakuan buli. Baiklah, dengan segala hormatnya, bersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara pengerusi. Antara kesannya ialah mangsa buli akan mengalami gangguan emosi seperti kemurungan ataupun trauma. Dalam pada itu, mereka juga akan terpaksa menanggung penderitaan sendiri seperti sedih yang berpanjangan, masalah tidur, masalah kurang selera makan, dan juga mereka juga akan hilang minat dalam sesuatu aktiviti yang mereka ceburi. Masalah ini mungkin akan berpanjangan sehingga dewasa dan akan menghantui hidup mangsa. Mangsa akan takut untuk hadir ke sekolah kerana mereka beranggapan jika mereka hadir ke sekolah, mereka akan dibuli ataupun dipukul. Hal ini bukan sahaja menjejaskan emosi mangsa, malah akan menjejaskan prestasi pelajaran mangsa juga. Saudara pengerusi dan sidang hadirin yang dihormati, sehingga kini terdapat ramai mangsa buli yang menyembunyikan apa yang berlaku terhadap diri mereka daripada pengetahuan ibu bapa, guru-guru dan juga pihak sekolah, kerana mereka beranggapan bahawa jika mereka melakukan perkara tersebut, mereka akan dipukul dan sebagainya. Malah pelajar yang menyaksikan kes buli tersebut juga menyembunyikan hal ini daripada melaporkan kepada pihak-pihak yang tertentu. Situasi ini sering terjadi kepada murid di sekolah dan juga pelajar institut tinggi iaitu IPT. Persoalannya di sini, mengapa perkara sebegini boleh berlaku? Hal ini berkait rapat dengan persepsi masyarakat kini yang mana mereka memandang remeh akan isu buli ini. Tanggapan masyarakat adalah buli ini sebahagian daripada budaya ataupun yang dikatakan sebagai trend masyarakat tempatan mahupun seluruh dunia. Kebanyakan masyarakat tidak sedar bahawa isu buli ini memberikan kesan masa yang agak panjang untuk pulih, tidak kira dari segi perkembangan psikologi maupun emosi seseorang yang dibuli itu. Jika isu buli kita sering dengar terjadi dalam kalangan kanak-kanak maupun remaja, isu penderaan pula selalu terjadi dalam kalangan dewasa.
Kes-kes penderaan yang menjangkau lebih kurang 5,000 kes setiap tahun merupakan kesan psikologi dan emosi pendera itu, yang mana mereka mungkin pernah dibuli sewaktu mereka remaja maupun kanak-kanak. Sekiranya masyarakat tidak peka akan isu buli, perbincangan seperti ini tidak akan berlaku. Hal ini menyebabkan kes buli akan disembunyikan tanpa pengetahuan sesiapa sehinggalah berlaku sebarang kecederaan ataupun kematian, barulah masyarakat sedar akan isu ini perlu ditangani. Dengan mewujudkan inisiatif dan peranan setiap masyarakat, kanak-kanak yang dibuli akan lebih yakin untuk melaporkan sebarang kes buli yang dihadapi mereka kepada pihak berkuasa seperti polis, guru-guru ataupun ibu bapa mereka sendiri. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada saudari Aisyah Salehah atas penerangan itu sebentar tadi. Jadi menurut saudari Aisyah, beliau mengatakan bahawasanya kesan buli kepada mangsa antaranya ialah kepada emosi mereka. Mereka akan menghadapi masalah mental mereka. Mereka mungkin akan menghadapi depression, anxiety, dan perkara ini akan menjejaskan kesihatan mereka. Kerana apabila mereka menghadapi anxiety, mereka akan kurang selera makan, dan itu akan menyebabkan mereka kurang sihat, bahkan mereka kurang nutrisi, dan itu menjejaskan kesihatan mereka. Dan selain itu, saudara Aisyah juga ada mengemukakan tadi bahawasanya kesan daripada buli kepada mangsa juga akan menyebabkan prestasi mereka, sama ada dalam akademik maupun kerjaya mereka akan terganggu. Apabila mereka, contohnya mereka mempunyai minat terhadap bermain bola jaring, ketika mereka menghadapi masalah emosi dibuli, mereka akan hilang minat itu perlahan-lahan. Dan kepada akademik pula, mereka akan hilang rasa minat untuk mempelajari, untuk belajar, kerana mereka telah merasakan hilang harapan untuk hidup kerana sering dijatuhkan. Jadi selepas ini kita akan dengarkan pula daripada saudari panel kedua, iaitu saudari Nurin Sofia. Apakah kesan kepada pembuli tersebut? Walaupun dia yang membuli, tapi sebenarnya ada juga kesan negatif kepada pembuli. Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan saudari Nurin Sofia. Dengan segala hormat, persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator Adam. Okey, saya akan terangkan 3 aspek untuk kesan kepada pembuli, iaitu keluarga, mental dan juga akademik. Yang pertama, dari segi maruah keluarga, pembuli akan terjejas kerana anak mereka terlibat dalam gejala sosial, iaitu kes buli. Sekaligus jiran-jiran kepada keluarga itu akan memandang enteng kepada ibu bapa. Mereka akan dianggap seperti tidak pandai mendidik anak-anak. Seterusnya, hubungan antara ibu bapa dan juga anak-anak akan jurang kerana anak-anak terlibat dalam gejala negatif. Seterusnya, kesan dari segi mental, pembuli juga akan mendapat impak yang negatif, bukan saja pada mangsa buli, iaitu seperti masalah psikologi, kerana orang sekeliling pembuli akan mula membenci dan juga menjauhi diri daripada pembuli disebabkan melakukan satu perkara yang negatif. Akhir sekali, dari segi aspek akademik pembuli akan lebih fokus kepada untuk melakukan rancangan strategi di sekolah sehingga mengabaikan pelajaran, iaitu tujuan utama mereka datang ke sekolah, kerana mereka hanya bersemangat untuk berfikir tindakan membuli kepada mangsa buli. Sekaligus ia akan menjatuhkan prestasi akademik pembuli. Selain itu juga, apabila kes buli dapat ditangkap oleh guru disiplin, maka pembuli mungkin akan dihantar maka akan dibuang sekolah ataupun dihantar ke sekolah jubana, di
disebabkan kes buli adalah termasuk kes debit. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nurin Sofia atas penerangan itu sebentar tadi. Jadi, menurut apa yang telah dikatakan oleh saudari Nurin, beliau mengatakan bahawasanya kesan kepada pembuli juga lebih kurang sama seperti kesan yang dihadapi oleh mangsa buli. Tetapi ia mungkin dilihat lebih kritikal daripada kesan yang dihadapi oleh mangsa buli. Hal ini kerana keluarga pembuli sendiri akan menghadapi gangguan mental dan juga akan menghadapi gangguan psikologi. Mereka akan dilabel sebagai ibu bapa yang tidak pandai menjaga anak sehingga anak menjadi pembuli, dan mereka apabila anak mereka ditangkap, individu tersebut ditangkap oleh guru disiplin ataupun polis, mereka juga akan dijatuhkan, dihinakan oleh jiran-jiran dan orang di sekitar mereka. Selain itu, kepada pembuli juga, apa yang saya dengar tadi, apa yang telah dikatakan oleh saudari Nurin, yang mengatakan pembuli tersebut akan prestasi akademik pembuli tersebut akan merosot. Hal ini kerana kehadiran mereka ke sekolah hanya bersemangat kerana mereka ingin membuli, bukan kerana untuk belajar. Dan yang terakhir sekali, kesan kepada pembuli juga ialah kepada kesihatan mental pembuli itu sendiri juga. Betul tak? Di mana pembuli tersebut akan merasa tertekan, akan merasa stres apabila mereka ditangkap, dikenakan tindakan, dibuang sekolah. Dan itu adalah antara kesan-kesan kepada mangsa buli dan juga pembuli, di mana kedua-duanya akan ia ibarat hubungan parasit, di mana kedua-dua pihak menghadapi keburukan. Jadi berkenaan punca buli telah kita huraikan, dan tentang kesan-kesan buli kepada mangsa dan pembuli juga telah kita bincangkan, panel-panel telah bincangkan. Dan sekarang tibalah masanya untuk kita bincangkan langkah untuk mengatasi isu buli ini. Manakala kesan yang diberikan itu sangatlah buruk, maka ini saya tanyakan kepada panel yang pertama, iaitu saudari Aisyah. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak untuk mengatasi isu buli ini? Dan sekarang hormatnya, saya mempersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Adam atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Kata orang, setiap penyakit pasti ada ubatnya, maka kes buli ini pasti ada langkah yang efektif bagi menanganinya. Terdapat begitu banyak langkah dalam menangani kes buli. Antaranya ialah ibu bapa perlulah memainkan peranan penting dalam usaha membendung kemelut ini. Ibu bapa sebagai cerminan kepada anak-anak perlulah menunjukkan teladan yang baik, kerana anak-anak akan mempengaruhi setiap tingkah laku ibu bapa mereka. Bab kata pepatah, ayah bapa boleh, anak rintik. Namun begitu, janganlah pula ibu bapa hanya sekadar baik di depan anak-anak, tetapi di belakang anak-anak mereka melakukan perkara yang tidak baik seperti mencaci dan menghina orang. Hal ini kerana setiap perbuatan yang dilakukan pasti ada kifarahnya. Oleh itu, tegasnya di sini bahawa peranan ibu bapa sangatlah penting dalam memastikan perkembangan anak-anak mereka dalam keadaan yang baik. Jika semua ibu bapa berganding bahu bagai au dengan tebing, saya pasti kes buli dalam kalangan remaja maupun kanak-kanak dapat ditangani dengan segera. Orang-orang tua pernah berkata, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Saya rasa penerangan saya cukup jelas dalam menerangkan langkah-langkah yang berkesan untuk menangani isu buli ini. Sekian sahaja daripada saya, beralih semula kepada moderator Adam. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Aisyah Salihah atas penerangan itu sebentar tadi. Jadi menurut saudari Aisyah juga sekali lagi, beliau mengatakan langkah untuk kita mengatasi isu buli ini ialah bermula daripada ibu bapa. Dan saya juga teringat satu kata-kata yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, di mana anak ini ibarat kain putih yang akan dicorakkan oleh ibu bapa mereka. Makanya ibu bapa perlulah menjalankan tanggungjawab mereka untuk memberikan didikan yang baik kepada anak-anak, memberikan pendedahan kepada anak-anak agar mereka tidak melakukan pembulian, agar mereka menjauhi sifat-sifat yang boleh melibatkan mereka dalam pembulian. Dan ibu bapa juga perlulah memberikan kasih sayang dan perhatian
yang cukup kepada anak-anak agar mereka tidak merasa kurang perhatian, merasa kurang kasih sayang dan seterusnya mencari keseronokan daripada membuli. Itu adalah tindakan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa. Jadi saya ingin pergi kepada saudari Nurin Sofia Bali. Apa pandangan dan apakah cadangan langkah untuk dilakukan oleh mana-mana pihak yang perlu dilakukan untuk mengatasi isu buli ini? Yang sekali hormat ini saya mempersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudara moderator Adam. Saya akan mencadangkan cara-cara untuk mengatasi kes buli dari segi pihak sekolah. Yang pertama, pihak sekolah boleh menjalankan undang-undang yang ketat dari segi peraturan sekolah, dan selain itu guru disiplin juga perlu lebih tegas dalam menetapkan undang-undang supaya pelajar-pelajar lebih gerun untuk melakukan gejala negatif dalam kawasan sekolah. Yang kedua, pihak sekolah terutamanya guru-guru perlulah menjalankan program seperti ilmu keagamaan dan juga moral supaya setiap diri belajar akan lebih dekat kepada Allah. Bab kata pepatah Melayu, buang yang keruh, ambil yang jernih. Akhir sekali, pihak sekolah perlulah menyediakan saluran pelajar untuk mengadu masalah. Di sini pihak konseling dan juga guru perlulah memainkan peranan yang penting untuk memberi ruang kepada para pelajar yang terlibat dalam kes buli supaya mereka lebih mempercayai guru untuk berkongsi masalah, kerana guru merupakan individu yang kedua selepas ibu bapa di sekolah. Guru yang mesra dan juga penyayang akan mudah didekati oleh murid-murid. Selain itu, setiap guru dan juga kaki tangan sekolah perlulah dilatih dan mengenal tanda-tanda buli yang berlaku dalam sekolah supaya mereka boleh bersegera terus mengambil langkah seterusnya untuk mencegah pelakuan buli. Seperti apabila mereka terserempak dengan pelakuan buli, mereka terus melaporkan kepada guru disiplin untuk mengambil tindakan yang seterusnya bagi menyokong mangsa buli. Hal ini akan menjadikan guru-guru lebih peka apa yang berlaku. Jadi jelaslah guru-guru perlulah menjadi sahabat kepada murid-murid supaya mereka boleh dijadikan sebagai tempat untuk meluahkan perasaan, dan kerana penerapan perhatian mampu mengubah isi hati manusia daripada sifat negatif dan kasar kepada positif dan lembut. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya berharap perkongsian saya ini bermanfaat. Saya kepetik satu kata-kata daripada Imam Syafi'i, iaitu ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi ilmu itu apa yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator Adam. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nurin Sofia dan juga kedua panel atas pandangan itu sebentar tadi. Jadi saya memetik beberapa daripada langkah yang saudari Nurin kemukakan tadi, dan saya cukup bersetuju dengan pihak dengan apa yang penyataan yang dikatakan oleh saudari Nurin, iaitu pihak sekolah perlu menggalas tanggungjawab untuk mengatasi isu ini. Hal ini kerana apa yang saya lihat, murid-murid hari ini lebih percayakan guru mereka melebihi daripada ibu bapa mereka. Kalau kita lihat apabila mereka balik ke rumah, sekiranya guru-guru mengajarkan 1 + 1 = 3, apabila ibu bapa mereka menafikan perkara itu, mereka akan tidak bersetuju dengan apa yang dinafikan oleh ibu bapa mereka. Jadi tetap juga guru mereka yang betul. Jadi betul-betullah sekolah ini perlu menggalas tanggungjawab yang besar, iaitu perlu, antaranya yang telah dikatakan oleh saudari Nuri, perlu menguatkuasakan undang-undang agar murid-murid, agar pelajar takut, tidak berani untuk melakukan kes buli tersebut, pembulian tersebut. Dan yang keduanya, pihak sekolah juga perlu untuk menerapkan
nilai-nilai moral, etika, keagamaan, agama Islam dan akhlak-akhlak yang mulia kepada murid-murid, agar mereka dekat dengan Allah. Dan apabila mereka dekat, hubungan mereka dengan Tuhan, maka segala perkara-perkara negatif yang buruk akan terhindar daripada diri mereka. Dan yang terakhir sekali, seperti mana yang dikatakan oleh saudari Nuri, ialah pihak sekolah perlu menyediakan saluran luahan di mana ia berkait rapat atau ia lebih kepada kaunseling. Jadi pihak sekolah perlulah mempunyai guru bimbingan kaunseling yang pandai untuk menarik minat murid dan pandai untuk menguruskan murid, cara menarik minat mereka agar mereka jauh daripada perbuatan-perbuatan yang negatif. Jadi saya kira itu sahajalah perbincangan forum remaja kita, isu buli kita pada hari ini. Jadi saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada panel yang begitu bijaksana dalam mengemukakan hujah. Walaupun mereka lapar, ada yang penat, walaupun kami sudah berada pada senja, petang, tapi panel-panel kita tetap mengemukakan hujah dengan baik. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan saya wakil mengucapkan maaf sekiranya ada ketelanjuran dan kekurangan dalam mengemukakan hujah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.